wa ala alihi wa ashabihi wa min ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Ustaz Ainun, seterusnya Urustia, SPAK, kemudian sahabat-sahabat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pada minggu ini tadabbur surah pilihan daripada juzuk Amma. Dan kita akan teruskan kuliah pada hari ini tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ataupun yang dikenali sebagai surah Qulyah. Orang Melayu suka panggil dengan surah Qulyah. Di mana surah ni antara surah yang selalu kita bacalah dalam semayang. Namun mari kita lihat pada hari ini apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil dari surah ini supaya menjadi pedoman kepada kita bersama, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kafirun. Surah ini mempunyai mesej yang besar yang berkaitan dengan berkompromi dengan kekufuran. Tidak boleh berkompromi dengan kekufuran. Ini yang menjadi tema utama dan tema yang besar dalam surah ini, supaya orang Islam mempunyai suatu pendirian yang kukuh jelas dalam agama dan tidak goyah. Tidak goyah, sekali-sekalinya goyah dengan macam-macam tuduhan ataupun apa-apalah yang dilakukan oleh mana-mana pihak. Dan ini antara surah yang memberikan jati diri kepada kita orang Islam. Tuan-tuan apa yang dirahmati Allah, surah Al-Kafirun, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Allah Ta'ala menggunakan dan memilih perkataan ayyuha, ya ayyuha. Ya ayyuha ini dalam bahasa Arab memberi erti wahai. Dia ada dua dalam bahasa Arab. Satu ya dan ayyuha. Ya dan ayyuha ni adalah dua perkataan yang berbeza digabungkan dan menggambarkan apabila gabungan itu menunjukkan bahasa yang tidaklah kasar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Gitu. Dia ada panggil ya Muhammad, ya ibadi. Tapi digunakan ayyuha ni nak menggambarkan lebih berbahasalah dalam perkataan, dalam penggunaan bahasa Arab. Ya qul, katakanlah wahai Muhammad. Wahai orang kafir. Jadi kalau kita lihat dalam surah ini banyak dialog. Dialog ni nak menggambarkan bahawa kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu penuh dengan dialog. Bila Al-Quran itu penuh dengan dialog, menggambarkan Al-Quran adalah kitab komunikasi. Al-Quran adalah kitab komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian la a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Perkataan la a'budu ni dia kena panjang. Dia tak boleh la a'budu ma ta'budun. Lain, jauh beza maksudnya. La panjang. Maksudnya tidak, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau pendek, la a'budu ni maksudnya aku akan menyembah. Kalau la, maksudnya tidak.
Jadi ini kena berhati-hati dan berjaga-jagalah dari seluruh umat ni, sebab kadang-kadang dia ada masalah. Dia ada masalah. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Aku dan kamu semua tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku juga tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dua kali diulang dalam Al-Quran. Wala antum abiduna ma a'bud, diulang dua kali. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, aku agama aku. Jadi dalam surah ini, surah yang ringkas, mempunyai kandungan yang jelas, dan kadang-kadang jadi Tok Imam kadang-kadang bila tak jumpa lakum dinukum ni berputar-putar. Wala antum amna ma'abud wala ana abdu ma'abatu. Antum amna ma'abud, sudah tak habis-habis. Kena makmum tegur. Lakum dinukum, baru jumpa lakum dinukum, tak jumpa. Apalah, itu surah Al-Kafirun, surah yang menjelaskan tentang perihal orang kafir. Antara intisari surah yang saya akan bicarakan dalam tadabbur ini ialah Allah Ta'ala memanggil wahai orang kafir. Dia tak panggil wahai musyrikun, dia panggil orang kafir. Kemudian maksud kufur, ini juga saya dah jelaskan dalam kuliah yang lalu ketika mana kita bincang surah An-Nasr. Kemudian tidak boleh berkompromi dalam perkara akidah. Ini yang disebut sebagai kesetiaan, al-wala. Sesuatu dalam kandungan yang boleh kita keluarkan di sini ialah boleh berbuat baik dengan orang kafir. Boleh berbuat baik dengan orang kafir dan tak ada masalah. Tiada dihalang oleh Tuhan. Nanti kita bincangkan macam mana. Dan lakum dinukum waliyadin ini menjelaskan supaya bukan memberi erti pluralisme agama, tetapi ayat ini menjelaskan, menegaskan konsep akidah Islam. Bukan pluralisme agama seperti mana yang didakwa oleh sesetengah orang. Tapi ayat ini mempunyai penekanan yang tersendiri, tegas dalam soal akidah. Itu kesimpulan umum ataupun pandangan umum ataupun intisari am yang boleh kita peroleh dari surah Al-Kafirun ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita telah pun membicara daripada surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Masad, surah An-Nas, dan sekarang ni surah Al-Kafirun yang ke-6. Banyak pengajaran yang menyebut berkaitan dengan fikrah, berkaitan dengan idea, membetulkan cara pandang. Ini surah-surah Al-Quran ini bukan sekadar kita baca dari sudut mendapatkan fadilatnya, kita baca untuk kita dapatkan pahalanya. Ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Ya, memang ayat Quran mempunyai kelebihan yang tertentu. Tetapi dalam masa yang sama, ayat Quran juga memberi idea, memberi fikrah, menanamkan kefahaman yang betul tentang agama. Inilah yang penting dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mungkin ramai kita yang minat apa fadilatnya, apa kelebihannya, apa yang lebih lagi, apa benefit ayat Quran kepada dia. Ayat Quran boleh hilang sakit lutut, ayat Quran boleh hilang lenguh pinggang, ayat Quran boleh hilang sakit kepala, ayat Quran boleh hilang demam. Ya, betul. Sebahagian daripada ayat Quran boleh digunakan untuk tujuan syifa. Tapi dalam masa yang sama, ayat Quran juga bertujuan untuk membetulkan cara kita berfikir, supaya kita mempunyai cara berfikir yang betul. Okey, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan cuba lihat satu-satu nanti. Allah Ta'ala panggil dengan panggilan wahai orang kafir.
Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Dan ungkapan ini sebagaimana yang telah saya jelaskan pada minggu yang lalu, berasal daripada perkataan kafaro yang bermaksud tutup. Yang bermaksud tu tutup. Wahai orang kafir, kafir ni bermaksud tu tutup. Yang ni kafir ini ialah orang yang menolak Tuhan, tidak percaya kepada Allah Ta'ala, mengingkari. Itu lebih dalam kuliah yang lalu kita bicarakan ada 3 konteks, ataupun 3 kategori orang kafir. Ada yang menentang, proaktif, ada yang dia tak menentang tapi dia tak suka, dia tak adalah diri dengan Muslim, dia tak suka. Dan yang ketiga, dia okey je, maknanya dia boleh terima tapi dia tak masuk Islam. So ada 3 kategori, dan tanggungjawab kita lah untuk nak mengajak mereka, menyampaikan dakwah kepada mereka. Okay. Wahai orang kafir, ada setengah orang menganggap bahawa panggilan ini kasar. Orang kafir. Kafir ni bukanlah bermakna satu makian. Jadi kalau kita orang Melayu ni, kalau kafir tu kadang kita anggap sebagai satu makian. Macam celaka, kafir yang itu perkataan yang tak wajar lah untuk diguna. Tapi apa yang saya maksudkan ialah dia menjadi macam satu makian. Dalam Al-Quran, kan, Allah Ta'ala panggil orang kafir. Dan dia bukanlah suatu cacian dan makian, tetapi suatu perkara yang sifat yang tidak elok, yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Lalu inilah dilema ini. Kan? Kita tak nak supaya orang Islam jadi kufur. Lalu kita menentang kekufuran. Kita benci kepada kekufuran. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu untuk mendekati orang-orang kafir ini supaya mereka tertarik kepada Islam. Ini dilema dia. Kita dalam hadis apa nama ni, hadis 40 pun tersilap saya ada. Hadis yang berkaitan dengan kemanisan iman, kan. Apabila kita mempunyai kemanisan iman ini, kita tak nak jadi kafir, kan, seperti mana kita tak nak masuk dalam api neraka, kita benci kekufuran. Jadi ini sebagai orang Islam, ya, kita benci kepada kekufuran, tetapi kepada orang kafir, kan, kita sayang mereka. Kita kasih mereka kerana kita nak supaya mereka ni boleh menerima Islam. Bagaimana mungkin dakwah akan boleh disampaikan dalam keadaan yang benci? Kita nak tarik orang kepada Islam, kita marah-marah dia, macam mana dia nak terima, kan? Yang mungkin kita tak suka tu dia punya peribadatan dia, kan, sembahan dia, mungkin kita tak sukalah, memang benda tu bercanggah dengan akidah kita. Tapi kita mendekati dia sebagai insan, sebagai manusia, kan, dan kita berbuat baik kepada dia, regardless lah ataupun dia punya keimanan, iman apa semua, tak apalah, kita cuba baik dengan dia supaya dia dapat bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita marah dia, kita benci dia, kita tindas, kita ni dia, so macam mana dia nak menerima dakwah Islam? Kemudian bila Allah Ta'ala panggil ya ayyuhal kafirun, kan, wahai orang kafir, ini panggilan yang bukan kasar. Kan dalam Quran pun ada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau ya, itu mungkin. Kalau ya itu mungkinlah, maknanya. Tapi bergantung kepada intonasi bagaimana suara kita itu. Macam kafir, macam tu, itulah lain lah dia punya nadanya, kan. Kalau apa nama ni, kalau kita panggil orang dengan panggilan yang macam tu pun, orang walaupun panggilan nama pun orang marah juga sebab nada dan intonasi suara itu, kan. Tapi apapun dia berkait dengan bagaimana hikmahnya kita lah dalam mengendalikan hubungan dengan orang kafir ini.
Cumanya saya tak setuju kalau ada orang kata kita tak boleh panggil kafir kepada orang yang ada sekarang ni. Kalau tak panggil kafir, kita nak panggil apa? Kan? Kita nak panggil apa? Takkan kita nak panggil wahai orang yang beriman, dia kafir. Kan? So kita nak panggil apa? Ada yang kata not yet Muslim. Kita susah nak cakap begitu sebab kan? Sebab dia dah kafir, takkan kita nak panggil not yet Muslim. Jadi satu benda yang inilah untuk kita kata apa nama penggunaan harian kita kata ni orang kafir gitulah. Dan dalam masa yang sama boleh kita menggunakan non-Muslim dalam konteks yang sesuai. Dan non-Muslim boleh juga. Ataupun not yet Muslim, tapi itulah konteks yang sesuai lah. Tapi saya kalau lebih prefer tengok situasi dan keadaan. Mungkin ada situasi ni kita panggil non-Muslim, ada situasi ni kita panggil orang kafir, kan? Sebab mereka tak beriman dengan Tuhan. Semua konteks kesesuaian itulah yang akan menggambarkan bagaimana hikmahnya kita dalam berurusan dengan mereka. Khususnya dalam negeri ataupun tempat yang majoriti non-Muslim. Contohnya di Sarawak, contohnya Sabah. Orang Islam di Sarawak contohnya kan tak ramai, dalam 20 berapa peratus, 25 gitulah. Orang Islam tak ramai di Sarawak dalam keadaan minoriti. Jadi macam mana orang Islam di sana menyampaikan dakwah di sana, ini satu perbincangan yang mendalam lah, dan tentang bagaimana dakwah boleh disampaikan kepada mereka. Okay, apapun kita panggil mereka dengan panggilan, kita boleh panggil dengan kafir ataupun non-Muslim. Namun ada satu lagi yang saya dah sentuh dulu. Mereka ni Ustaz mungkin akan masuk Islam nanti. Yalah, mereka mungkin akan masuk Islam, wallahu a'lam. Tapi setakat ini, sekarang ini mereka belum lagi Islam, kita panggil dia kafir lah. Kan? Namun sekiranya mereka masuk Islam, alhamdulillah. Takkanlah kita ni orang Islam, kita ni orang Islam. Ada orang kata belum tentu lagi kita mati sebagai orang Islam. Memanglah itu ada kemungkinan, tapi na'udzubillah min zalik. Tapi sekarang ni kita orang Islam, kita panggil lah orang Islam. Ustaz, belum tentu lagi dia mati Islam. Takkanlah kita nak cakap macam gitu, kan? So nak panggil apa? Kepada orang bukan Islam, memanglah dia belum tentu lagi dia mati dalam keadaan kafir, mungkin dia masuk Islam. Tapi currently, sekarang ni, kita daripada perspektif current sekarang lah, supaya kita jelas. Ada orang yang sangat berlembut sampai nak sebut kafir pun tak nak. Jadi apapun saya sebutkan tadi, kesesuaiannya, ada yang kita gunakan non-Muslim dan juga kadang-kadang kita boleh gunakan kafir, tapi kalau langsung tak mau sebut kafir kepada orang kafir, ini satu masalah akidah. Seterusnya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tengok dalam ayat ni penegasan yang jelas, tidak berkompromi dalam perkara akidah. Kita lihat dalam sebab turun kepada surah ini ialah apabila orang kafir Quraisy tertekan dengan dakwah Islam, dah berkembang, Islam pun dah ramai, kan? Orang kafir pun nampak, tak jadi Muhammad ni, kan? Macam mana nak bargain dengan dia, macam mana kita nak boleh nego dengan dia lah, berbincang dengan dia supaya dia perlahankan, tak mau berada dalam keadaan yang bertitik bengik, ataupun dalam keadaan yang bertembung, tak mau bertembung. Kita nak boleh bersatu padu, tak mau bergaduh-gaduh. So mereka menghantarlah utusan kepada Rasulullah Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan datang jumpa, wahai Muhammad, kami nak tawarkan pelan perpaduan. Bahasa sekarang ni lah, pelan perpaduan. Macam mana kita win-win lah, win-win. Hari ni kamu sembah agama kami, esok kami sembah agama kamu pula. Tak apalah, tahun ini kami sembah agama kamu, esok lain tahun depan kamu pula sembah agama kami. Terpaksa dah baru ni dalam apa nama ni, dalam 2 minggu sudah kot,
kan ada orang yang apa nama ni, orang saya tak tahu di Islam ke tak, membuat satu acara di Kuala Lumpur dalam agama Hindu, dan di situ ada orang yang baca ayat Quran lah, ayat Quran ke atau selawat begitulah dalam acara berkenaan. Atau pasal tak ada tengok video, saya tak tahu apa tindakan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkenaan. Semakin berani dan macam banyak lah pula kan. Kemudian dalam 2 minggu sudah tu juga ada orang yang berjoget-joget dalam keadaan yang sangat tidak sopan di kawasan terbuka di Kuala Lumpur. Jadi tak tahulah apa tindakan-tindakan yang telah dilakukan, tapi maknanya dibimbangi itu satu normalisasi. Normalisasi ini kita proses menjaga akidah. Tak mahu perkara-perkara berkenaan dianggap sebagai biasa. Sebab itu adalah perkara yang luar biasa yang tak boleh untuk kita main-main. Tak boleh. Sebab kalau tak silap saya dalam acara pelbagai agama, saya tak tahu adakah dia pelbagai memang sengaja ke ataupun apa, dibuat secara terbuka. Sialan Facebook pula, Facebook tu semua orang boleh akses, saya pun tengok ramai orang boleh baca macam-macam orang komen. Saya tak tahulah apa tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam menangani perkara ini. Tapi sesuatu yang sangat tidak wajar lah apabila orang Islam, kalau betul dia Islam lah, wallahu a'lam, sanggup pula dia pergi dalam acara ritual agama Hindu. Ada pula orang agama Kristian pula ke situ kan. Agama lain saya tak pastilah. Selain daripada Kristian saya nampak. Yang lain-lain pada tu wallahu a'lam. Tapi maknanya ini tak boleh berkompromi ni dalam soal agama. Mana boleh berkompromi? Tak boleh masuk campur dalam agama dia. Dalam Islam kita perlu meletakkan kesetiaan kepada Allah, yakni meyakini Allah merupakan Tuhan yang hanyalah Tuhan yang layak disembah, dan kesetiaan ini yang dinamakan dengan al-wala. Wala ni kan ialah setia dengan agama. Wala ni ialah setia dengan agama. Jadi orang yang tidak setia berarti orang khianat agama. Kita orang Islam dituntut untuk menjadi orang yang kuat pegangan agamanya dan setia dengan agama kita, tak boleh berkompromi. Tak boleh berkompromi. Jadi ustaz, boleh tak saya pergi ziarah gereja? Kan? Boleh pergi ziarah gereja. Kan? Dengan tujuan nak tahu apa-apa yang apa nama ni tersembunyi ke, ataupun nak tengok macam mana ke. Sekali, 2 kali, okey lah. Tapi kalau tiap-tiap minggu kau pergi, apa hal? Kan? Kalau sekali nak pergi dekat Batu Caves nak tengok apa semua kan, sekali dah tengok macam mana dia pun ni kan, untuk tujuan pembelajaran, nak tahu, okey. Tapi kalau dah tiap-tiap minggu kau pergi kerabat tangga dekat Batu Cave tu, tu apa hal? Kan? Jadi boleh untuk tujuan pembelajaran. Kemudian ada apa nama ni, orang yang ada viral sebelum ni kan, yang ada pelajar yang pergi ke kuil ke mana ke kan. Yalah, bolehlah pergi kan, tak ada masalah kan, untuk belajarlah kat universiti. Pergi tu untuk pergi nak tengok-tengok, nak betul ke apa benda yang ada dalam belajar. Saya pun masuk juga gereja kan. Saya pun pernah pergi ke gereja, pergi keluar negara kan, pergi tengok apa yang ada dalam gereja kan. Dan apa yang kita dapati tuan-tuan, dalam agama Kristian ini, mereka mempunyai agama yang sangat rapat dengan keberhalaan, agama berhala, ataupun dalam bahasa Arab disebut wathaniyah. Mereka ni menyembah berhala sebab mereka punya orang-orang dulu-dulu ni memang menyembah berhala, menyembah patung. Saya pergi masuk muzium Cordoba, saya masuk di Paris, di Jerman, saya masuk tengok dalam kan, banyak patung-patung dalam agama Kristian. Kenapa patung? Kerana sejarah mereka dulu-dulu mereka memang menyembah patung-patung ini.
maka dikompromikan dengan agama yang dibawa oleh Paul ni, akhirnya jadi memang sangat terkesan dengan agama berhala, dengan penyembahan terhadap berhala. Jadi maknanya dalam konteks kompromi ini kita boleh untuk pergi ke gereja untuk tujuan pembelajaran, tetapi bukanlah tujuan nak sonok-sonok suka-suka ataupun nak happy-happy. Apa dia punya tanda happy-happy sonok-sonok tu? Maksudnya pergi banyak kali kan. Pasal pergi sekali okeylah nak tahu. Tapi kalau pergi banyak kali tu memang tak boleh. Adapun saya bagi assignment pada pelajar universiti kan. Apa assignment dia? Korang pergi kena interview pada padri-padri. Pergi gereja-gereja. Dekat Selangor ni yang pelajar kat Perak pergi. Dia cakap ustaz, dia kata ini assignment yang paling payah sekali. Assignment lain boleh gagah, ini assignment jumpa dengan padri ni. Ustaz, dia kata kan. Pergi, tujuan belajar, pergi. Kita tak berkompromi dalam agama. Dan inilah yang dimaksudkan dengan walak. Sekarang ni orang panggil wala'un. Dalam bentuk nak menghina lah tu. Tapi saya nak sebutkan perkataan itu daripada walak. Walak ni orang yang setia kepada Islam. Orang yang setia kepada agama ni tak patut untuk nak diberikan ungkapan-ungkapan yang menghina-hina tu. Bagi saya tak patut untuk begitu, sebab walak ialah orang yang setia kepada Islam, setia kepada agama, yang tidak menggadaikan agamanya di atas prinsipnya. Itu dipanggil dengan, itu istilah yang tepat kepada al-walak. Lawan kepada kesetiaan ini adalah khianat. Orang yang khianat, orang yang sanggup menggadaikan agama, menggadaikan bangsa, menggadaikan apanya untuk kepentingan individu. Ini dipanggil dengan lawan kepada al-walak, iaitu khianat. Kita setia kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala merupakan Tuhan yang menjadikan, menjaga, melindung, mengawal manusia. Kan? Daripada perkataan walak inilah yang disebut perkataan wali, penjaga. Kan wali nikah. Wali nikah tu daripada perkataan wali lah. Kan? Walak ni setia. Kita kena taat, patuh. Kan? Taat, patuh ni kan, kesetiaan itu lebih mendalam lagi daripada ketaatan. Apa bezanya Ustaz? Bezanya dipanggil setia dengan taat. Bezanya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kan? Kalaulah seorang isteri dengan suami, kan? Isteri ni setia dengan suami ni, itu dipanggil dengan walak. Setia dia dengan suami dia. Kan? Walaupun dia setia dengan suami, kadang-kadang dia tak berapa nak taat. Kadang-kadang. Kadang-kadang dia taat ni, maksudnya suami suruh buat lain, dia buat lain. Suami suruh dia begini, dia buat begini. Dia keluar tak minta izin. Itu begitu. Itu mungkin tidak taat. Tetapi itu tidak mengurangkan dia punya kesetiaannya. Kan? Cuma dia mungkin tak taat saja. Kan? Bukanlah saja tu maksudnya boleh tak, tapi benda tu haram lah. Berbanding dengan walak. Walak ni setianya kepada suami ni sesuatu yang fundamental. Kan? Maksudnya kalaulah dia mempunyai cinta dengan lelaki lain, kan, lebih besar daripada taat dari sudut kesalahan dia. Kalau dia katakan suaminya suruh balik, dia tak balik. Suami suruh tak boleh pergi, dia pergi. Dia melanggar. Dia tak melanggar setia tapi melanggar ketaatan. Tapi kalau si isteri contohnya, dia mempunyai affair dengan lelaki lain contohnya. Ini cross the border. Cross the border. Maknanya dia dah melanggar satu garisan merah yang besar. Kan? Itu nak cerita tentang walak ni, dia punya lebih fundamental. Taat ialah kan, dia satu benda yang salah lah kalau langgar, tapi dia tidak se-fundamental perkataan setia. Contoh yang saya bagi tadi ialah tentang hubungan kita dengan suami isteri, kan, ada suami isteri. Jadi kalau isteri ni telah pun tak setia, itu berat, dosanya, salahnya besar.
boleh bawa kepada cerai lah sebab dia dah ada affair dengan orang lain besar ni. Tapi kalau tak taat, dosa juga. Tapi tak adalah sampai kepada tahap yang tinggi kan. Itu nak beza di antara wala dengan taat. Setia dengan ketaatan. Dan tak perlu untuk kita mengejek-ngejek dengan perkataan wala'un ni kerana dia berkait dengan apa nama ni, perkataan al-wala yang terdapat dalam agama. Okey. Maknanya kita tak boleh berkompromi. Berkompromi setia kita pada agama seperti mana wanita setia kepada suaminya. Kan? Itu dari sudut kesetiaan lah. Kesetiaan. Jadi bolehlah dia pula nak bercinta dengan lelaki lain kan. Tapi kalau nak cakap-cakap tu tak ada masalah kan. Jadi ni cakap dari soal kesetiaan ini. Okey. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kita bersikap tegas dalam aspek agama, tetapi ini tidak bermakna kita tidak boleh berbuat baik. Dibolehkan berbuat baik. Tapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, cuba kita lihat dalam ayat, saya lupa nak buka kat sini, ayat dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat dalam surah Al-Mumtahanah. Di mana dalam surah Mumtahanah ni disebutkan apa nama, tuan-tuan boleh cari dalam surah Al-Mumtahanah. Sekejap saya buka mana Quran ni. Saya lupa nak ubah kat sini. Saya lupa nak ubah kat sini dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-8. Nanti tuan-tuan buka surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Selari dengan ayat ni, dengan apa yang saya sebut ni, Allah tidak melarang berbuat baik. Persoalannya, adakah Allah Ta'ala suruh berbuat baik ataupun Allah Ta'ala tidak melarang berbuat baik? Apakah perbezaan di antara dua perkara ini? Tidak melarang, yang pertama. Yang kedua, menyuruh berbuat baik. Ini dua benda yang berbeza. Kalau suruh berbuat baik, kan, berbuat baiklah kamu dengan orang kafir, itu tak sama dengan maksud Allah Ta'ala tidak melarang. Bila suruh, dia adalah arahan, kena buat. Jadi kalau tidak melarang, kan, tak melarang, kalau nak buat tak apa. Dia bukan satu suruhan. Macam kalau anak kita nak keluar pergi mana-mana, kita benarkanlah dia keluar. Contohnya dia nak pergi jalan-jalan, nak pergi main misalnya, kita tak larang. Dia tak seperti mana kita suruh. Kau pergilah sana, pergilah beli barang jap. Kita minta ataupun kita suruh dia, itu lain. Dalam Al-Quran, ayat yang ni lah, ayat yang ke-8 dalam surah Al-Mumtahanah. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah Ta'ala tidak melarang kamu berbuat baik. Okey. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tak melarang kerana dia juga boleh. Tapi Allah Ta'ala suruh kita berdakwah. Suruh berdakwah. Tapi Allah Ta'ala tidak menyuruh, dan tetapi Allah Ta'ala tidak melarang untuk kita berbuat baik. Ada dua benda kat sini. Suruh berdakwah. Yang kedua, tidak melarang untuk berbuat baik. Jadi ini perlu difahami dengan lebih halus dalam perkara ini, sebab antabarruhum, berbuat baik dengan mereka. Berbuat baik ni, albir, berbuat baik ni maknanya rapat, mesra, bagus, elok kan. Boleh, tetapi tidaklah disuruh. Begitulah dia punya keadaan. Tapi maknanya suruhan yang paling jelas dalam banyak ayat Quran ialah berdakwah kepada mereka. Berdakwah kepada mereka ni bukanlah mesti dengan cakap, kan? Pelbagailah kaedah yang kita dah bincangkan pada masa-masa yang lain, pada masa-masa yang lalu tentang dakwah inilah. Tapi untuk kita faham dalam konteks ayat, la ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud ni, kan, aku tak sembah apa yang kamu sembah, kan. Maknanya kita boleh berbuat baik dengan mereka, tak ada dihalang oleh Tuhan. Namun adalah beberapa perkara yang tak boleh
untuk kita berbuat baik, nanti saya jelaskan. Dalam slide ni saya sebutkan bahawa beliau meliputi mendekati, menghormati mereka, berkawan, bersahabat, memberi bantuan, tolong menolong, berkongsi niaga, menjaga kebajikan. Ini bentuk-bentuk yang berbuat baik dengan orang mereka. Allah Ta'ala larang tak? Tak larang. Suruh, kan? Allah Ta'ala suruh berdakwah kepada mereka. Allah Ta'ala larang berbuat baik, tapi Allah Ta'ala suruh berdakwah kepada mereka. Dan dalam konteks dakwah itu, ini adalah sebahagian daripada perkara yang ada dalam dakwah. Jadi dakwah ni kita sebarkan dalam bentuk yang baik, dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk yang boleh memberikan keberkesanannya. Tapi kalau orang marah orang ni, kita kena pertahankan. Itu konteksnya. Dan berbuat baik ni pula mestilah dengan syarat kepada orang kafir yang tidak memerangi orang Islam, yang tidak menghalau orang Islam. Ini tahap yang paling tinggi lah. Maknanya kalau itu memang haram, terus tak boleh. Tapi kalau orang yang kafir yang minta supaya minta supaya kita jangan cakap agama, kan, ini masuk dalam kedua, dipanggil dengan tidak mengandaikan perintah Tuhan dan hukum agama. Maksudnya bila kita berkawan dengan dia, dia tak bagi kita semayang. Dia taklah perang, dia tak halau orang Islam, dia tak bagi kita semayang. Boleh tak? Ini yang Tuhan minta supaya kita setia dengan Islam dan tidak mengikut jejak mereka ataupun tak mengikut tuntutan mereka. Yang inilah yang perlu untuk kita menjadi orang Islam yang kuat, supaya bila Islam ni kuat, mereka akan jadi lemah. Mereka nak menuntut apa tak boleh. Tapi kalau mereka kuat, macam-macam lah yang dituntut. Kan? Mereka nak itu, kan? Akhirnya nak pergi sembahyang Jumaat pun dah tak boleh, masalahnya kan. Kalau kita kuat, mereka tak berani nak suarakan perkara berkenaan. Kan? Ini perlu kepada orang Islam yang kuat, suara Islam yang kuat, supaya suara Islam yang kuat inilah yang menyebabkan mereka tak berani untuk memperkatakan sesuatu, dan kalau mereka cakap pun tak laku perkara berkenaan. Jadi ini yang perlu jelas, tuan-tuan yang dimati Allah. Kita meneliti sikap-sikap yang ada pada mereka lah. Tak mengadakan perintah Tuhan. Maknanya kalau kita bergabung dengan mereka, berkawan dengan mereka, mereka pula kata orang Islam tak bolehlah begitu, tak bolehlah begini, tak bolehlah nak modul kan sekarang ni, modul hadis 40, tak bolehlah begitu, tak bolehlah begini. Siapa dia? Dia orang bukan Islam, takkan dia nak boleh memperkatakan sesuatu yang terdapat dalam agama kita. Ini perlu kepada pendirian yang jelas, kuat di kalangan orang Islam. Sebab itu bila orang Islam kuat, orang kafir sepatutnya tak berani. Tapi kalau kita lebah, mereka akan kata macam-macam, dan ini sesuatu yang perlu untuk diambil perhatian lah oleh orang Islam sendiri. Ayatnya jelas dalam surah Al-Mumtahanah, mereka tak memerangi dan tak menghalau orang Islam. Ini memang confirm tak boleh. Dan yang kedua ialah banyak ayat Quran yang menyebut tentang kesetiaan kepada Islam, kesetiaan kepada agama. Ini juga banyak dalam ayat Quran yang perlu untuk diberikan penjelasan dan perhatian, supaya bila kita berinteraksi dengan mereka, mereka tidaklah boleh untuk nak mengganggu agama kita, kan? Sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okey, yang akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi dibenarkan untuk mengamalkan agama mereka. Mereka dibenarkan untuk mengamalkan agama mereka, dan kita tidak boleh memaksa mereka memeluk Islam, dan mereka mempunyai kebebasan. Kebebasan itu adalah hak mereka, dan hak ni yang perlu dihormati dan perlu untuk diberikan kepada mereka. Walaupun demikian, kita perlu mendakwah mereka. Perlu jelaskan Islam kepada mereka,
Dan kita pun sedia maklum bahawa dakwah ni tak semestinya direct cakap, tetapi bagaimana dengan kita menguasai negara, sepatutnya Islam semakin kuat, seperti mana Rasulullah bila berada di Madinah, Islam semakin tersebar. Dalam tempoh 10 tahun Islam berkembang dengan begitu pesat sebab orang Islam ada kekuatan. Jadi ini yang kita perlu lihat dalam konteks ini. Bukan bermakna kita menghalang orang kafir beriman, orang kafir beribadat. Mereka bebas beribadat. Masa yang sama kita perlu dengan pelbagai keadaan dan pelbagai cara untuk nak menyampaikan Islam kepada mereka. Tentang pembayaran mati Allah di dalam siri yang kedua nanti saya akan huraikan sikit sebanyak berkaitan dengan pluralisme agama. Di akhir surah ini kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun ini, dia bagaikan 1/4 Al-Quran. Bila selalu dibaca surah ini, mudah-mudahan dapat menghindarkan kita terjebak daripada perkara kekufuran, perkara syirik. Itu antara kelebihan. Terutamanya baca sebelum tidur dan baca surah Al-Kafirun dalam sembahyang sunat subuh, sunat sebelum subuh. Qul ya qul Allah. Yang memang kita selalu baca pun kan. Memang favourite kita lah qul ya qul Allah ni, qul ya qul Allah kan. Jadi walau bagaimanapun surah ini kita baca kan, dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, kerana mana-mana ayat Quran ada kelebihannya, dan kelebihan kepada surah Al-Kafirun ini ada disebutkan dalam hadis Nabi, dan dia menyamai 1/4 Al-Quran. Surah maknanya baca 4 kali bagaikan baca satu Al-Quran. Kalau surah Al-Ikhlas 1/3 Quran. Jadi kita bacalah banyak kali Kafirun apa semua ni supaya kita dapat menambah amalan kita dan dapat menjadikan dia sebagai pedoman dalam kehidupan. Okey, terima kasih banyak, dan kalau ada apa-apa persoalan silakan. Baik Ustaz, soalan jika ada sebarang muskilan untuk ditanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit tanyaan berkenaan dengan yang Ustaz kata kita pergi ke tempat macam church, apa rumah orang kata toko apa temple semua tu yang berhalur orang non-Muslim kan. Jadi bagaimana, saya nak tanya pendapat Ustaz kadang-kadang tu kita macam ada yang travel agency tu yang menganjurkan lawatan ke luar negara, contohnya paling dekat Indonesia, contohnya ke Candi Borobudur tu kan. Salah satu tempat yang peninggalan ikonik yang ada kata yang ada kuil tokoh India Hindu situ kan. Bagaimana pendapat Ustaz kerana dalam travel agency dia tahu tempat tu, dia orang kata kita makruh pergi ke situ kan, jadi dimasukkan slot lawatan ke situ. Dan ada juga saya tengok ada, saya contoh tengok kawan saya ada 3 orang 4-5 orang lah yang menegigih pencen, diorang pergi situ, pergi merata buat macam contoh buat explore sepenuhnya tempat candi tu, dan diorang upload gambar tu dalam Instagram, Facebook apa semua tu, menunjukkan keseronokan mereka orang kata explore tempat tu, journey ke tempat. Jadi saya nak tanya Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Jadi cara untuk saya untuk orang kata kita nak tegur secara direct agak orang kata susah kan. Jadi untuk kita dakwah, kalau bolehnya tempat tu jangan pergi ke situ kan. Dan untuk teguran pada kawan saya yang travel agency tu, untuk seboleh-bolehnya jangan masukkan orang kata aktiviti ni, orang kata pergi tempat ni sebagai salah satu cara dalam program lawatan mereka ke Indonesia. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Saya bersetuju. Secara umumnya kita tak digalakkanlah untuk pergi ke gereja secara umumnya. Yang pertama, sekiranya gereja itu, tempat ibadat itu tempat yang sedang digunakan untuk tujuan ibadat, macam kita kata gereja yang ada di apa nama, masih lagi digunakan lah, masih digunakan.
Itu yang pertama. Yang itu masuk apa yang kita dah bincangkan tadi. Yang kedua kepada aspek sejarah. Candi-candi, rumah ibadat yang berunsur sejarah. Ada dua perspektif. Ada yang melihatnya daripada perspektif sejarah dan ada yang melihatnya daripada perspektif itu adalah kuil. Jadi apapun saya melihat, tidaklah kata haram lah, tidaklah kata haram. Kerana dia mungkin dilihat daripada perspektif sejarah, dan mungkin kita pun nak tahu apa yang ada, nak tengok apa yang ada. Sekali dah lah pergilah kat lain lah, tak payah pergi dah kan. Jadi maknanya daripada perspektif itulah mungkin boleh menjadi sebab kepada dia untuk dia nak pergi kepada tempat-tempat yang begitu, yang begitu candi ke apa ke kan. Jadi kalau banyak kali jadi tak payahlah pergi kan. Sebab kita pergi bukan untuk tujuan penghormatan, tetapi untuk lebih kepada melihat daripada perspektif sejarah. Itu pandangan saya lah dalam soal ini. Apapun kalau kita nak pergi sekali sudah, kemudian tak payah nak pergi lagi ke tempat itu, sebab apapun itu adalah tempat pemujaan dalam kalangan orang bukan Islam, orang kafir, maka kita nak kata digalakkan, taklah digalakkan, tetapi lebih kepada untuk tujuan pembelajaran dan sejarah, tempat persinggahan sejarah ni mungkin kita nak tengok-tengok itu saja. Nak bangga-bangga sangat pun taklah juga kan. Kalau nak bergambar sekali tu okey lah, tapi dalam hati kita perlu ada, tak ada aku nak menghormati tempat ini. Okey, terima kasih. Okey, nampaknya hanya itu saja soalan Ustaz ya. InsyaAllah kita sambung lagi. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan berkongsi ilmu melalui tadabbur surah Al-Kafirun ini. Itu surah yang ke-109 dan mengandungi 6 ayat ini. Yang mana surah ini mengenai tiada toleransi dalam urusan agama, yang menjelaskan tentang tawaran orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya meninggalkan ajaran Islam dan mengikut ajaran mereka, yang memutuskan harapan orang kafir dalam aspek penyembahan, peribadatan dan sebagainya. Semoga ianya sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua bagi mengambil ibrah dan pengajar daripadanya. Dan terima kasih kepada penaja slot program kita pada pagi ini, Kuliah Duha, dan kepada para jemaah yang menyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu ini. Dan Ustaz kita akhiri dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi semua insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Jumpa lagi. Ya, Ustaz. Terima kasih Pak Inon. sama-sama. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak semua. Nenun. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya malam ini pukul 8 baca ayat suci Al-Quran macam biasa pukul 8 malam. InsyaAllah. Assalamualaikum Nun. Waalaikumsalam Kak Noh. Sama-sama. Jom minum. Jom minum. Kopi lah kita. Biasa kan. Tak lain lah. Kopi je. Okey. Jumpa lagi ya. Saya keluar dulu. InsyaAllah.